Okey, pada tahun 2020 kita nampak makin banyak phone yang ditawarkan dengan refresh rate sehingga 90Hz. Even sekarang ni pun sampai 120Hz dan paling maksimum yang ada pada sebuah smartphone sekarang ni adalah sehingga 144Hz. Kita juga boleh nampak yang kebanyakan refresh rate 90Hz ataupun sehingga 120Hz digunakan pada sesebuah smartphone flagship kelas atasan. In fact, pada tahun ni pun kita dah nampak yang peningkatan pada phone mid-range yang dah menggunakan refresh rate sehingga 90Hz, even sehingga 120Hz pun ada. So itu perkara yang positif untuk smartphone pada tahun ni. Even untuk tahun-tahun mendatang nanti kita mungkin akan nampak lebih banyak lagi smartphone yang akan menggunakan refresh rate yang lebih tinggi walaupun dia hanya sebuah peranti mid-range sahaja. Kalau kita nak ikutkan refresh rate pada sesebuah smartphone, paling minimum sekali adalah 60Hz yang digunakan macam pada iPhone 11 Pro, Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate 30 Pro, Samsung Galaxy Note 10 dan pelbagai lagi smartphone Android yang sekarang ni masih menggunakan 60Hz pada smartphone diorang. Pada tahun ni aku bercakap paling minimum refresh rate yang perlu ada pada sesebuah smartphone flagship adalah 90Hz. Antara phone flagship yang dah mula menggunakan refresh rate 90Hz seperti Oppo Reno Ace, OnePlus X, Huawei P40 Pro, Realme X2 Pro dan pelbagai lagi, banyak lagi model yang ada di pasaran sekarang ni dah menggunakan refresh rate sehingga 90Hz, even lagi tinggi daripada 90Hz. Tapi persoalan dia, apa sebenarnya keperluan refresh rate pada sesebuah smartphone? Okey, sini aku terangkan dengan ringkas. Okey, cara mudah kita nak faham apakah itu refresh rate. So refresh rate ni adalah berapa jumlah ataupun berapa banyak frame yang dimainkan pada skrin kita per saat. Basically kalau refresh rate tu rendah macam 10fps ataupun 20fps, korang akan nampak kelancaran tu macam di tahap yang memang sangkut-sangkut. Tapi kalau dia menggunakan 60fps ataupun 60Hz, korang akan nampak kelancaran itu agak lebih lancar sedikit. Tapi kalau korang pergi ke 90Hz, korang akan nampak kelancaran tu akan lebih bagus berbanding 60Hz ataupun 30Hz. So itulah benda basic yang korang kena faham mengenai refresh rate yang ada pada sebuah skrin smartphone. Okey, aku tunjuk contoh. Kalau tengah aku bergerak macam ni, okey, kalau kita tengok macam tu, frame dia adalah perlahan. Bermakna dia punya FPS adalah rendah. Tapi bila aku buat macam ni, bermakna dia punya refresh rate ataupun frame dia tinggi. So sebab tu aku cakap tadi, bila frame per second itu tinggi, dia akan lebih lancar macam ni. Tapi bila FPS ataupun refresh rate dia rendah, di tahap yang 30fps ataupun di bawah 30fps, dia punya pergerakan frame tu akan lebih perlahan dan akan lebih sangkut-sangkut macam ni lah. So itulah benda yang korang kena faham lah mengenai refresh rate, dan itulah sampel yang aku boleh tunjuk lah. Okey, sekarang ni korang nak fahamkan apakah itu refresh rate dan apakah itu frame per second FPS. Persoalannya, ada ke orang yang menggunakan FPS yang rendah? Untuk sebuah movie ataupun beberapa filem, majoriti filem yang kita nampak dekat wayang ataupun dekat movie kat phone korang, diorang menggunakan 24fps untuk motion tu lebih macam tidak terlalu lancar sangat untuk nak bagi feel dekat penonton. Itu untuk filem lah. Tapi untuk kita nak main game ataupun kita nak mengalami pengalaman scrolling ataupun pengalaman penggunaan harian pada sebuah smartphone, kita tak perlukan refresh rate yang rendah sebab kita memerlukan refresh rate yang lebih tinggi, which mean ia sangat-sangat membantu lah kalau kita nak main game, mobile gaming ataupun kita nak gunakan untuk scrolling Twitter, scrolling Instagram. Korang akan nampak perbezaan yang ketara berbanding 60Hz ataupun 90Hz. Okey, sebagai contoh, kalau korang main game dekat skrin yang menggunakan 60Hz, korang akan nampak kelancaran itu di tahap yang biasa. Tapi kalau korang menggunakan skrin 90Hz, bila korang main mobile gaming, korang akan nampak kelancaran tu akan lebih smooth berbanding dengan 60Hz. And then dia punya frame per second ataupun pergerakan skrin tu tak ada delay sangat macam apa yang digunakan pada 60Hz. So itulah antara keperluan 90Hz ataupun refresh rate yang tinggi untuk sebuah smartphone untuk korang nak main game ataupun korang nak gunakan pada penggunaan harian. Kalau korang dah biasa dengan skrin 90Hz dan korang nak kembali kepada 60Hz, of course korang akan rasa pengalaman yang berbeza dan korang akan rasa pelik sedikit sebab korang dah terbiasa dengan skrin yang lebih lancar. Baik kalau korang kembali kepada 60Hz, korang akan rasa skrin tu macam agak slow sedikit lah kelancaran dia, but still okey je kan. Lagi-lagi pada korang yang dah biasa main mobile gaming pada refresh rate yang tinggi dan bila kembali kepada refresh rate yang rendah, memang korang akan rasa kelainan dia. Okey, persoalannya lagi, adakah mobile game yang support sehingga 90Hz punya refresh rate? Yes, ada game yang support. Contoh macam Vainglory, macam seakan-akan Mobile Legend, ada juga Pokemon Go, Pacman, game cacing yang tengah famous sekarang ni, dan pelbagai lagi game yang korang boleh check dekat laman web yang support sehingga 90Hz punya refresh rate. So dekat situ kita boleh nampak yang ada juga keperluan untuk gaming pada sebuah phone untuk refresh rate yang tinggi. Pada masa hadapan nanti mungkin kita akan nampak lebih banyak lagi mobile game yang akan support sehingga 90Hz untuk pengalaman mobile game yang lebih baik berbanding dengan 60Hz. So that's why aku cakap refresh rate 90Hz adalah refresh rate yang paling minimum yang patut ada pada tahun 2020. Even sekarang ni pun kita dah nampak yang kebanyakan phone yang support 90Hz ataupun 120Hz dah menawarkan bateri yang lebih besar dan ketahanan yang lebih baik berbanding dengan yang sebelumnya. Phone Realme 6 dan Realme 6 Pro ni adalah antara phone mid-range yang menawarkan refresh rate sehingga 90Hz. So itu sememangnya satu pengalaman yang sangat-sangat terbaik untuk phone mid-range dengan harga bawah 1000 macam ni untuk Realme 6, dengan harga bawah 1400 untuk Realme 6 Pro. So itu satu penawaran yang agak baik daripada Realme dengan refresh rate 90Hz dengan bateri yang besar, kamera yang cantik,
even dengan chipset yang agak baik untuk phone mid-range macam ni. Dan sememangnya pada tahun ni kita boleh nampak yang korang tak perlukan flagship untuk korang nak merasa refresh rate sehingga 90Hz. Korang just menggunakan phone mid-range macam ni dengan harga yang agak berpatutan untuk merasai refresh rate sehingga 90Hz pada sesebuah smartphone. Okey, macam mana sekarang ni korang dah faham tak pasal refresh rate dan apa keperluan dia pada tahun ni dan tahun-tahun mendatang? Okey, dan satu lagi, Realme akan memperkenalkan satu phone dengan refresh rate sehingga 120Hz. So korang nantikanlah phone apa yang dia. So guys, aku rasa itu saja penjelasan aku mengenai refresh rate 90Hz dan aku harap korang dapat ilmu yang bermanfaat melalui video aku ni. Dan kalau korang ada sebarang pendapat, korang boleh kongsikan dekat bahagian komen. Follow Twitter dan Instagram aku. Jangan lupa untuk subscribe channel aku. InsyaAllah kita akan bertemu lagi lain video. Assalamualaikum.